Dan yang klise tadi tu yang disebutkan ini ialah ada beberapa perkara. Klise ni mungkin kalau dari segi sebutan beginilah kot. Disebut sebagai klise, ini daripada perkataan Perancis klise. Ini ejaan Melayu dia. Bukan klise. Ada orang sebut klise, itu bukan klise, sebenarnya klise. Bahasa Melayu dia klise, dia ambil daripada perkataan Perancis yang dipinjam ke bahasa Inggeris juga. Klise juga bunyi dia. Klise ni maknanya penggunaan yang berulang-ulang sampai hilang dah makna dia. Sampai dah macam, contohlah kan, kalau klise ni ada klise dari segi ungkapan. Yang pertama klise ungkapan maknanya pohon nyior melambai-lambai. Tahu tak istilah pohon nyior melambai-lambai, pokok kelapa melambai-lambai ni saya jumpa dalam mana? Hikayat Malim Deman dah ada dah. Hikayat Malim Deman tu maknanya dalam teks tradisional sudah ada ungkapan itu. Bayangkan kita tahun 2021 ni masih lagi nak guna ungkapan pohon nyior melambai-lambai kan. Betapa klisenya, terbapak segala klise dah kot. Dah biasa. Jadi cabaran kepada penulis ialah mencari ungkapan yang lebih segar dalam menyatakan kenapa nak cerita tentang pohon nyior melambai-lambai tu, nak menggambarkan suasana alam barangkali kan. Jadi gunalah cara lain. Kita boleh mencerap dan melihat dengan mata kita dan melihat bagaimanakah alam itu kita nak gambarkan. Mungkin pohon nyior tak perlulah kita guna melambai-lambai, itu personifikasi kan. Personifikasi tu melambai-lambai, gunalah ungkapan yang lain. Ciptakan. Itulah cabaran kepada penulis. Kita ni menulis takkan menggunakan asyik-asyik orang punya ungkapan. Mengapa kita tidak ciptakan satu yang baru? Itu ungkapan yang mengulang-ulang. Contoh lagi, suka sangat menulis apa? Melabuhkan punggung. Sebenarnya duduklah kan. Tapi suka sangatlah melabuhkan punggung. Kalau saya cakap Kak Ina dah gelak, nampak tu? Dia dah gelak dah sebab dia tahu editor paling kata penat dah dengar ungkapan melabuhkan punggung. Kejap-kejap melabuhkan punggung. Duduk je lah kat situ diam-diam kan, janganlah gerak-gerak kalau boleh kan. Asyik-asyik nak melabuhkan punggung. Okey, dia soal dia bukan salah. Tak salah, betul. Tetapi klise, mengulang-ulang dari segi ungkapan Kemudian apa lagi? Kalau dari segi perwatakan. Kalau nama nama Mak Mah tu mestilah pembantu rumah. Nama Mak Mah mestilah pembantu rumah. Kalau misalnya watak pembantu rumah tu mestilah orang tua yang mungkin dia ibu tunggal ke dan sebagainya, yang akan menggantikan watak ibu kepada ibu dan bapa dalam keluarga itu yang sibuk bekerja. Selalunya itu watak dan perwatakan yang klise. Maknanya biasa sangat. Kalau ibu tiri mesti jahat kan. Ibu tiri mestilah digambarkan mesti watak antagonis kat situ, watak yang menentang watak utama dan sebagainya. Ataupun dalam hal ini klise juga boleh digandingkan dengan stereotype. Maknanya persamaan-persamaan yang kita dah biasa sangat jumpa. Jadi apabila dia terlalu banyak ulangan yang begitu, dia memang akan memberikan kesan membosankan, mendatar kepada editor. Kita kena logik balik. Editor tadi dia terima berapa banyak naskah. Berapa banyak naskah dia terima dan perlu memilih satu daripadanya. Kalau Dewan Sastra memilih 4, kalau majalah-majalah lain juga begitu, ada yang satu je dia kena pilih. Dan bayangkanlah dalam longgokkan ataupun lambakan karya itu, kita antaranya yang menjadi statistik kepada klise-klise dan stereotip tadi. Kenapa editor nak pilih karya kita kan? Yang itu maknanya kita ni, perlawanan kita ialah persaingan dengan penulis lain satu, perlawanan kita dengan kita yang dahulu, maknanya kita menjadi lebih baik. Itu ada beberapa cabaran yang kita perlu lihat lah. Cara mana kita nak elak klise? Banyakkan membaca semua medium. Mana-mana yang kita boleh tu kita elakkan yang telah digunakan. Yang dah digunakan tu tapi sesekali boleh lagi. Ni yang terlalu kerap digunakan. Jadi kita elakkan Baik. Melabuhkan tirai, masa amat mencemburui kita. Kan itu semua ungkapan-ungkapan yang selalu kita dengarkan. Jadi kita dalam ungkapan, dalam percakapan memanglah kita guna. Tapi dalam penulisan, bukankah kita ada masa untuk memikirkan dan mengubah hal-hal tersebut. Okey. Jadi klise pertama dari segi ungkapan, klise kedua dari segi gambaran, pewatakan, senario dan sebagainya. Klise dari segi idea. Maknanya idea tu apa? Dari segi persoalan kalau yang baik mesti dibalas baik dan jahat mesti dibalas jahat, itu pun satu yang klise juga. Maknanya dah biasa orang buat. Jadi bukanlah saya kata yang jahat dibalas baik, bukanlah. Maksudnya kita cubalah cari idea-idea yang lain. Yang maknanya olahan tu banyak lagi, ada banyak lagi cerita kita boleh buat. Kita boleh fikirkan sesuatu. Teknik, misalnya teknik ada, kalau kita tengok tadi contoh-contoh yang dibawakan oleh Kak Ina. Contohnya kita tengok Zainal Rashid dengan aliran magic realism. Okay, magic realism dia. Satiranya. Zakir pun begitu juga, antara kecenderungannya, Roslan Jomel dan sebagainya. Itu antara penulis yang begitu. Jangan lupa nama-nama seperti Siti Jasmina Ibrahim. Ini juga antara orang yang kalau menulis cerpen, walaupun Siti Jasmina banyak tulis skrip drama,
Tetapi kalau dalam penulisan cerpen, Siti Jasmina selalunya dia akan menampilkan sesuatu yang lain. Dia akan ada kelainan-kelainan, memang ada keanehan juga, tapi kita boleh faham. Jangan lupa nama Hafizah Izhanid. Hafizah Izhanid juga nama yang penting dalam kesusastraan Melayu mutakhir, khususnya dalam jurnal cerpen, novel juga dia bagus, tapi ini nama yang tak boleh tinggal. Misalnya lagi apa? Mawar Syafi'i, jangan lupa. Mawar Syafi'i juga saya fikir kami seangkatan, saya tahu Mawar dengan gaya yang tertentu, tapi Mawar memang berubah-ubah. Dan Mawar membawakan suatu pemikiran yang kalau baca cerpen dia sekali confirm tak faham. Tapi itu tidak makna dia tak bagus. Dia sangat bagus. Dia kena baca 5-6 kali. Barulah makna itu sampai. Itu cara dia. Cara dia menyampaikan kerana setiap penulis ada banyak kaedah meletakkan lapis-lapis makna. Ada yang meletakkan dengan beberapa lapis ditutup, dilapis. Kita kena buka satu-satu. Lapis itu. Ada penulis dia tak tutup langsung. Nampak daripada awal lagi, oh ni dia nak cakap sebenarnya. Daripada ayat pertama dah tahu dah apa sebenarnya dia nak cakap. Tapi kalau penulis yang sudah berkemahiran, dia akan tukar. Jadi ini yang saya sebut ni kebanyakannya menulis dengan gaya yang bukan konvensional lah. Bukan konvensional. Mereka ini selalu menulis dengan gaya yang berbeza. Tidak menafikan yang lain jugalah. Maknanya contoh Rohaini Mak Darin, ni nama-nama yang terkini lah saya sebut ya. Rohaini Mak Darin sentiasa mendatangkan idea-idea baru dalam penulisan dia dan gayanya juga baru. Maknanya kita tak terfikir kesudahan yang begitu. Kita tak terfikir penulis membawakan pemikiran yang begitu ya. Jadi ini yang saya tunjukkan. Selain daripada itu, misalnya nama-nama seperti Salina Ibrahim dan sebagainya, mereka ini kuat dari segi karya-karya yang bersifat konvensional tetapi membawakan pemikiran yang baru. Yang ini kita kena tengok. Jadi Kak Ina tadi telah menunjukkan konvensional dan non-konvensional. Maknanya konvensi dan patuh konvensi dan menyimpang konvensi, kata Shannon. Jadi kita sekarang ni sebagai penulis ada beberapa cara untuk kita lihat. Kita kan penulis kreatif, dah nama pun penulis kreatif nak buat cerpen kan. Jadi penulis kreatif. Apabila kita berkreatif, artinya kita mesti memikirkan cara yang berbeza. Kreatif. Kena hidup dengan nama tu. Sebab kalau tidak, jadi kita ni penulis yang menyalin je lah cara orang lain. Mula-mula kita belajar, tapi lepas tu kita kena cabar diri bagaimana menghasilkan cerpen yang kreatif. Jadi apabila kita melihat katakan oleh sebab nama-nama yang disebutkan ni, kita pun mula nak menulis. Kita pun kata kalau begitu saya kena buat cerpen anti-plot lah. Macam tu kan. Nak buat yang lain sikit. Sebab nak dapat perhatian, nak buat cerpen yang jungkar balik lah macam nama-nama yang disebutkan tadi. Mesti editor suka. Tak semestinya. Jangan cepat-cepat nak mencuba yang ini tanpa mencuba jalur yang konvensi ini dulu. Jadi kepada yang baru nak mula, saya sendirilah amat mengesyorkan, tolonglah tulis dulu cerita-cerita yang biasa, cerpen-cerpen konvensional. Jangan rasa cerpen ni takkan terbitnya. Belum tahu. Sebab cara konvensional sebenarnya ramai penulis. Selain daripada Salina Ibrahim, Mazkiyah Masrum ni cerpen dia konvensional dari segi gaya, tapi dari segi pemikiran luar biasa. Memang tak terfikirkan ceritanya, tapi cara dia cerita tu biasa je. Kadang-kadang cerita tu simple sangat, tetapi dia punya sentapan dia tu dalam cerita tu memang patutlah. Dia memang berapa kali dah menang ada sastra perdana doktor sekarang, Dr. Mazkiyah Masrum. Jadi kita nak cerpen-cerpen yang tak semestinya konvensional dan non-konvensional tadi, tapi ialah kreativiti pengarang. Dia mengelak daripada klise. Jadi klise dia mungkin katakan kita ni belum mampu lagi nak pergi ke satira, tak pandai nak bermain, nak menggunakan satira seperti Azizi misalnya, sebaik Azizi lah, kita tak sampai lagi. Baik, kita ambil jalur yang lain, mana ceritakan secara biasa, cara konvensional, tapi kita nak pengakhiran misalnya. Jangan lagilah kita buat pengakhiran. Kalau cinta tiga segi tu, kita ada dua watak lelaki, satu watak perempuan, confirm lah satu watak lelaki tu dimatikan. Dimatikan sama ada dengan cara kemalangan, dengan cara sakit, tiba-tiba kan kejap lagi mestilah ada seorang yang lagi yang barak otak. Jadi kita macam mudah sangat kita menyelesaikan. Ini menunjukkan kelemahan dari aspek kepengarangan dan juga kita tak nampak kebijaksanaan pengarang dalam menguruskan watak-watak, cerita dan sebagainya. Kita jangan terikat dengan, tapi kan sebenarnya cerita ni memang macam ni. Ini berdasarkan kisah benar. Sekali nak tulis cerpen ke nak tulis kisah benar? Tanya balik kan. Kalau nak tulis kisah benar, memang ada kisah benar macam ni. Tetapi kalau kita tulis cerpen, dia fiction. Maknanya penulis ada ruang, ada tempat untuk memainkan watak-watak ini untuk diubah, ditukar bagi mencapai maksud nak menyampaikan mesej.
Jadi kadang-kadang saya banyak juga sebagai pembimbing Kak Ina pun selalu jumpa, saya tak boleh tukar lah, cerita dia memang macam ni tau, memang macam ni lah cerita dia. Tak boleh macam tu. Kita ada ruang sebenarnya untuk mengubah, menjadikan, mencantikkan, mengkreatifkan. Dan saya ingat dulu saya pernah bertanya dengan arwah Azizi ketika sebuah cerpennya tersiar dalam media. Saya call saya WhatsApp masa tu tak ada WhatsApp, SMS arwah Azizi. Cerita dia tentang kisah tsunami di Aceh tu. Kesan daripada itu, watak ini pergi melawat lah ke Aceh, pergi jalan ke, dia jumpa seorang budak yang sedang, kan ada kapal yang terdampar dekat Aceh tu kan, kapal tu masih dikekalkan. Di situ dalam cerita itu ada seorang budak yang sedang dia ambil ranting, dikorek-korek tau bawah kapal tu. Jadi watak ini bertanya lah, apa yang kamu buat tu? Saya sedang, apa yang kamu gali tu? Saya nak ambil ibu bawah kapal ni. Dia kata, saya nak ambil ibu bawah kapal ni. Kita rasa macam tersentak kan. Ibu dia ada bawah kapal tu, dia ambil ranting je dia korek-korek. Jadi macam watak itu digambarkan, dia balik ke hotel pun dia tak senang hati tau, dia masih terfikir-fikir lagi tentang watak itu. Dan kononnya cerita itu besoknya dia pergi lagi ke tempat itu, tapi budak itu sudah tidak ada. Dan apabila ditanyakan, budak itu sudah meninggal dunia atas satu tragedi yang lain pula yang berlaku sebelum dia datang lah. Jadi saya terkesan sangat dengan cerita tu. Sebenarnya cerita tu sebenarnya satu satira tau. Jadi saya message dengan arwah Cikgu Azizi kan. Saya kata, cikgu, memang itu ke yang berlaku? Memang apa jadi kat budak tu? Kita macam terikut dengan cerita tu kan. Lepas tu dia balas simple dia, Nisa, kau tak tahu lagi ke itu cerpen? Nampak tak respon dia kan? Jadi maknanya dia telah menghidupkan wataknya dengan memasukkan satu mungkin sejenis kepercayaan. Mana pembaca dia betul-betul percaya dengan cerita tu, tapi kita tahu itu fiction. Ya. Seperti juga cerpen misalnya, betul, Fatimah Busu dengan nasinya tumpah dia komen oleh Puan Zaitun Ismail, itu editor tu. Puan Zaitun Ismail ni editor. Jadi kita tahu bahawa cerpen-cerpen ini berkesan sehingga kita rasa hidup betul cerpen-cerpen ni. Okey, jadi kan keseluruhannya boleh saya simpulkan di sini untuk ruangan ini. Saya mengatakan bahawa kalaupun nak buat cerpen-cerpen yang jungkar balik, anti-plot, magic realism seperti Zainal dan sebagainya, boleh, tapi mahirkan dulu cerpen yang ikut plot. Plot kita mantap dulu. Lepas tu nak buatlah anti-plot ke apa benda ke, buatlah. Tapi sebelum itu mahirkan bahagian yang ini dulu. Kata nak bereksperimen, buat yang biasa dulu. Mahirkan dulu. Sebab saya juga melalui jalur yang sama. Zakir sendiri pun kalau baca cerpen-cerpen yang awal, tak adalah semuanya macam tu. Zakir juga mengikut cara konvensional. Zain Kasturi mengikut cara konvensional. Selepas itu mereka berubah. Okay, kita berubah dan maknanya dia tak lama sangat duduk dalam jalur konvensional tu. Lepas tu dia buat sekali dua ke, dia tengok dah okey, dia mantap, terus dia cuba dengan eksperimen-eksperimen. Jadi bukan datang terus dengan, saya tak nak ikut ni orang lain ni. Sebab melihat bahawa kita ni nak tulis yang bukan konvensional dan memandang seolah-olah cerpen yang konvensional ni konvensional, biasa-biasa je. Tak nak macam tu. Kita jangan merendah-rendahkan cara penulisan orang lain. Sebab setiap orang ada cara, setiap orang ada alurnya. Jadi ini yang kita perlu hormati dalam kalangan penulis. Inilah yang memberikan variasi, yang memberi warna dalam dunia pengkaryaan. Kalau dah semua orang buat anti-plot dan semua orang buat non-conventional kan, kita punya cerita apa jadi kan? Okey, mungkin itu yang respon saya yang awal ini untuk menyokong ataupun menyambung apa yang telah dikongsikan oleh Kak Ina tadi.